Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Apa khabar tuan-puan dan juga adik-adik, anak-anak murid sekalian di rumah, semua sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur kita ke hadrat ilahi kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas sehingga pada hari ini. Kita diberi lagi kesempatan dan juga ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah lagi amalan kita di bulan Ramadan ini. Adik-adik tahu ada 10 amalan soleh yang mana kita dapat memperoleh banyak pahala di bulan Ramadan ini. 10 amalan soleh ini, yang pertama adalah zikir. Tak kisahlah apa anak-anak murid nak zikir, apa dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ikutlah nak zikir apa-apa. Yang kedua, amalan soleh yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran ni, kalau baca satu huruf, contohnya macam alif lam mim, alif satu huruf tu dapat 10 pahala. Tapi bila bulan puasa ni, berlipat ganda kita dapat pahala tu. Jadi banyak-banyaklah kita baca Al-Quran, nak dapat pahala banyak kan. Kita kumpul pahala supaya kita dapat masuk syurga. Yang ketiga, amalan soleh yang ketiga adalah dengan berdakwah. Kita berdakwah. Tak kisahlah kita nak berdakwah dekat orang Islam ataupun yang bukan Islam. Kita contohnya macam kita nampak adik kakak abang kita kan, anak-anak murid sekalian, kalau macam ada abang kakak, kita nampak abang kakak kita macam dia tak solat lagi ke apa, kita nasihat dia suruh solat, itu pun dikira sebagai dakwah. Yang keempat adalah doa. Doa senjata mukmin. Kalau kita banyak-banyak doa di bulan Ramadan ini, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah, kerana waktu bulan Ramadan ni ada banyak waktu mustajab. Antaranya sebelum kita nak berbuka puasa, sebelum kita sahur, banyak lagi waktu antara waktu yang mustajab lah untuk kita berdoa. Yang kelima adalah dengan istighfar. Kita banyak-banyak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amalan soleh yang keenam adalah berselawat. Kita banyak-banyakkan selawat di bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita banyak-banyakkan selawat. InsyaAllah bila kita banyakkan selawat, nanti dekat akhirat Rasulullah akan tolong kita. Rasulullah akan tolong kita lah dekat akhirat nanti, akan bagi syafaat pada kita. Yang ketujuh adalah dengan solat sunat. Kita banyak-banyakkan solat sunat. Kita buat solat sunat tarawih, solat sunat solat sunat hajat, solat sunat tahajud, witir dan sebagainya. Yang ke-8, amalan soleh yang ke-8 adalah sedekah. Kita tak rugi pun apabila kita memberi sedekah.
bila kita memberi sedekah, Allah akan beri banyak lagi kepada kita. Yang kesembilan adalah ziarah. Ziarah ni adalah kita ziarah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit kan, yang sedang perlukan bila kita ziarah tu, kita nasihat dia, kita bagi sokongan moral kepada dia. Selain tu kita ziarah jiran pun boleh. Kita beri makan pada dia kan. Dan yang terakhir, amalan soleh yang terakhir adalah iktikaf. Kita iktikaf di masjid ataupun surau. Kalau biasa anak-anak murid nampak bila 10 malam terakhir je, ramai masyarakat masyarakat Malaysia dia orang beriktikaf dekat masjid ataupun surau. Sebab mereka semua berebut nak mendapatkan pahala. Jadi ingat 10 amalan soleh tu yang boleh kita lakukan. Yang pertama zikir, yang kedua Al-Quran, yang ketiga berdakwah, yang keempat adalah doa, yang kelima adalah istighfar, yang keenam adalah berselawat, yang ketujuh adalah solat sunat, yang kelapan adalah bersedekah, yang kesembilan adalah ziarah, dan yang terakhir adalah iktikaf. Apa-apa pun kita untuk kita seiring dengan amalan soleh ini, apa yang penting adalah dengan istiqamah. Istiqamah, kita kena istiqamah lah bila melakukan satu amalan. Allah lebih suka seseorang itu untuk melakukan satu amalan walaupun sikit, tetapi istiqamah, berterusan. Tak naklah macam hari ni kita rajin, kita buat semua kan, kita mengaji, kita berzikir, selawat, solat sunat. Kita tengok esok tak buat terus. Tak nak macam tu. Allah tak suka. Allah lebih suka orang yang hari ni dia contohnya dia selawat hari ni 10, esok 10, lusa 10, minggu depan 10. Allah lebih suka orang yang berterusan berselawat. Jadi kita kalau nak dapat istiqamah ni, kita kena ada ciri-ciri takwa. Ada 4 ciri-ciri takwa yang kita perlu untuk dapatkan. Yang pertama adalah dengan kita mampu sedekah apabila waktu susah dan juga senang. Yang kedua, kita dapat mengawal kita punya emosi daripada marah. Iaitu inilah ada sikap penyabar. Yang ketiga, kita ada sifat pemaaf. Dan yang keempat, kita suka melakukan kebaikan. Jadi ini Ustaz share sedikit lah tentang 10 amalan soleh yang mana kita dapat lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Okey, jadi Ustaz akan teruskan mengenai tajuk utama kita, iaitu nuzul Al-Quran. Adik-adik tahu tak nuzul Al-Quran tu apa? Tak tahu? Tak apa. Okey, jom kita dengar sama-sama. Okey, pada tahun ini nuzul Al-Quran ni akan jatuh pada hari Selasa, 19 hari bulan April 2022, bersamaan 17 Ramadan tahun 1443 Hijrah. Okey, jadi kita kita teruskan dengan nuzul Al-Quran, yang mana nuzul itu maksud nuzul itu adalah dia dimaksudkan dengan turun ataupun berpindah, iaitu berpindah daripada tempat sebelah atas hingga ke tempat di sebelah bawah. Daripada langit bumi itu turun ke bawah, tetapi secara berperingkat.
Al-Quran pula bermaksud bacaan ataupun himpunan. Ia juga dikatakan himpunan kerana dalam Al-Quran itu terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dalam ayat Quran ni lengkap keseluruhannya. Dia syumul. Dia meliputi semua aspek dari segi tauhid, dari segi ibadah, dari segi muamalat, semua ada. Okey, dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Dalam surah ni Allah menceritakan bahawa tiada siapa pun sama ada dalam kalangan manusia maupun jin yang mampu mencipta ayat yang menyerupai Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah menerangkan bahawa, dan jika kamu merasa ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bawalah satu surah yang seumpamanya, ajaklah saksi-saksi, yakni penolong-penolong kamu selain Allah, sekiranya kamu dalam kalangan orang yang benar. Jadi kat sini Allah cakap jika ada inilah antara manusia dan jin, kalau ada yang ragu-ragu mengenai surah Al-Quran ini, jadi bawalah surah yang mana manusia ataupun jin boleh ciptakan, yang lagi hebat daripada surah yang Allah turunkan ini, daripada ayat Allah ini. Okey, Al-Quran merupakan petunjuk jalan kepada kebenaran, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 22, inilah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Okey, nuzul Al-Quran merupakan antara peristiwa yang agung dalam sejarah umat Islam, di mana ianya berlaku pada bulan Ramadan, iaitu turunnya kitab suci Al-Quran ataupun disebut sebagai nuzul Al-Quran. Ianya dirakam dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Jadi penurunan Al-Quran ini adalah sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Membaca Al-Quran ini dapat apabila kita menghayati dan mengamalkannya adalah satu ibadah. Ianya merupakan satu kitab yang menjadi panduan hidup manusia dan rujukan utama selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni dinukilkan kepada kita secara mutawatir, secara mutawatir pasti dan juga qat'i, serta ditulis mashaf yang kini dikenali sebagai mashaf Utsmani, yang kita pakai sekarang lah, mashaf Utsmani ni. Okey, daripada segi bahasa, nuzul ini maksud dia
menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatan nuzul tu nazala, membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik sahaja, yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian darjat Al-Quran itu sendiri. Jadi secara teknikalnya, nuzul Al-Quran ni bererti penurunan Al-Quran, yang mana penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah, sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya, digunakan dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 22, dia yang telah menurunkan hujan. Dan dalam surah Ali Imran ayat 3, dialah yang menurunkan Taurat dan Injil. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Al-Quran ni diturunkan oleh Allah, yang mana mempunyai sebab-sebab tertentu yang terjadi pada Nabi SAW, dan ianya diturunkan kerana sebab tertentu dan merupakan sebagai penghantar kepada umat manusia untuk dijadikan panduan di dalam kehidupan seharian. Contohnya seperti mengkaji ilmu seperti ilmu sains, geografi, sejarah dan sebagainya. Al-Quran dikatakan sebagai panduan yang sangat lengkap dan fakta yang tepat mengenai seluruh isi di dalam dunia ni. Dalam Al-Quran ni penuh lengkap, cukup lengkap, sempurna dalamnya tentang apa segala ilmu yang ada di dunia ini. Pembahasan nuzul Al-Quran adalah pembahasan mengenai sebab-sebab yang berlatar belakangnya turunnya sebahagian ayat Al-Quran. Seterusnya, perlu ditekankan di sini adalah sebahagian ayat Al-Quran yang turunnya kerana sebab-sebab tertentu, sedangkan yang lain turun tanpa sebab-sebab tertentu. Terdapat seorang tokoh Islam yang terkemuka, iaitu Al-Jabari, yang mana ada mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan dalam dua kategori, iaitu turun tanpa sebab dan yang turun kerana sesuatu peristiwa atau pertanyaan bagi umat Islam, yang mana selepas hidupnya di dunia akhir zaman ini, supaya tidak tersesat dalam mengejar hidayah Allah dan mengikuti jalan yang lurus untuk ke syurga. Bagi merungkai kata-kata ini di dalam ayat Al-Quran ini, kita hendaklah belajar dengan memahami setiap kata-kata yang terdiri daripada bahasa Arab, agar kita mengetahui sebagai umat Islam untuk terus mencari kebenaran dalam mengejar cinta akan Al-Quran tersebut. Mengenai sejarah peristiwa nuzul Al-Quran ini, ianya menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi SAW hingga seterusnya berperingkat-peringkat, menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW, yang mana dilantik menjadi Rasul ataupun Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan nuzul bererti turun ataupun berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut sebagai bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW,
maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam, terutamanya yang serius memikirkan rahsia Al-Quran. Al-Quran membawa erti bacaan ataupun himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara, meliputi soal macam soal tauhid, soal ibadah, jinayat, sains, muamalat dan sebagainya. Kalimah Al-Quran ni seiring dicantumkan dengan rangkaian kata Al-Quran mukjizat akhir zaman ataupun Al-Quran yang mempunyai mukjizat, maka inilah sebenarnya kelebihan Al-Quran. Tidak ada satu perkara pun yang dicuaikan atau yang tertinggal di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah hidayah, hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia. Segala isi kandungan Al-Quran itu benar, dan Al-Quran juga dikenali sebagai An-Nur, yang memberi maksud cahaya, yang mana menerangi, yang mana An-Nur tu bermaksud maksud menerangi. Al-Furqan pula bererti yang mana dapat membezakan di antara hak dan batil, manakala Al-Zikr yang memberi maksud peringatan. Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan kepada Allah, yang mula-mula diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan baginda, melalui perantaraan malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5. Surah Al-Alaq ni adalah surah yang pertamalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Adik-adik tahu kan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Surah inilah yang mula-mula sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah penurunan Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat dan sejarah pembukuan Al-Quran dijalankan. Al-Quran merupakan satu himpunan mesej yang dinamakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menyampaikan kepada seluruh manusia. Al-Quran merupakan kitab ataupun siri terakhir rangkaian wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang mana untuk memikul tanggungjawab menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab adalah nuzul, yang bermaksud penurunan. Penurunan ialah sesuatu yang mana turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ia bermaksud turun dari langit ke bumi. Waktu Al-Quran yang diturunkan, ada ayat-ayat Al-Quran yang mana diperkuatkan dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW, yang mana dinyatakan bahawa Al-Quran turun dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah
dengan cara sekaligus pada malam yang penuh berkat pada bulan Ramadan. Nabi SAW menerima wahyu pertama kali ketika bersendirian dan ataupun berdiam diri di dalam Gua Hira pada 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Sebelum kedatangan Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sering mendapat mimpi yang baik. Mimpi itu juga dianggap sebagai wahyu dan tidak ada ayat yang diturunkan dalam mimpi tersebut. Mimpi inilah yang mendorong Nabi SAW untuk bergegas ke Gua Hira. Kemungkinan ini merupakan isyarat Al-Quran akan segera diturunkan. Al-Quran disampaikan dari langit kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat, yang mana mengambil masa selama lebih kurang 23 tahun. Mengikut pendapat Al-Sya'bi, iaitu ilmuwan mazhab Abu Hanifah, yang mana mengatakan bahawa Al-Quran mula-mula sekali turun pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi ianya diturunkan secara berperingkat-peringkat. Surah-surahnya juga diturunkan berperingkat mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Hal ini kerana untuk memudahkan umat Islam bagi menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah yang menyebabkan Inilah yang menyebabkan malam ini dikatakan istimewa. Terdapat 3 peringkat turunnya Al-Quran ke muka bumi, iaitu yang pertama ialah menerusi Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang terakhir daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Jadi ada 3 peringkat turunnya Al-Quran ke bumi. Penurunan ayat Al-Quran ini telah menyebabkan berlakunya perubahan besar dalam kehidupan Arab Jahiliyah pada zaman tersebut. Masyarakat pada masa itu mengamalkan upacara penyembahan berhala sebagai salah satu upacara suci mereka. Telah mula berubah sedikit demi sedikit apabila turunnya kitab Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mana mengandungi peraturan tentang hukum hakam, salah silah negara, sosial, pendidikan, pengadilan, akhlak dan sebagainya. Inilah yang mengakibatkan akidah masyarakat Arab mula berubah daripada zaman jahil kepada zaman kegemilangan Islam. Semua aturan dan hukum ini wajib dijadikan sebagai panduan hidup bagi seluruh umat Islam dan umat manusia untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup yang dihadapi. Sememangnya di dalam Al-Quran itu sudah terkandung penyelesaian yang mana sebenar-benarnya yang dapat memenuhi fitrah manusia. Kemampuan Al-Quran ini dalam menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan manusia telah menjadikan sebagai sebuah mukjizat abadi yang mana paling menonjol di muka bumi ini. Antara hikmah yang dapat kita perolehi melalui penurunan Al-Quran ini secara berperingkat-peringkat kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu dapat menguatkan atau memantapkan hati Rasulullah SAW dengan mendapat tentangan ataupun mukjizat. Selain itu juga dapat mempermudahkan dari segi hafalan dan kefahamannya, kesesuaian dengan Maha terpuji ayatnya yang mana mudah dihafal kerana penggunaannya sama dengan percakapan
daripada masyarakat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian yang berlaku ini dan penerapan dalam penempatan hukum dan bukti yang pasti bahawa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana dan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana buku yang dihasilkan selepasnya. Selepas berlaku penurunan Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diuji dengan pelbagai rintangan yang tidak dapat kita bayangkan. Peristiwa tersebut adalah untuk mencekalkan jiwa dan mencekalkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terdapat di dalam peristiwa sejarah baginda, yang mana baginda selalu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dari semasa ke semasa untuk mendapatkan ayat Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat. Baginda pergi ke Gua Hira kerana di situlah tempat baginda bertemu dengan malaikat Jibril bagi perantaraan Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad telah diajar untuk membaca Al-Quran dengan yang mana surah pertama daripada Al-Quran yang diturunkan iaitu surah Al-Alaq, yang bawa maksud iaitu bacalah. Baginda merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada dengan kedatangan Jibril. Dalam pada itu, penurunan Al-Quran secara berperingkat telah menjadi mendorong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menegakkan kebenaran selain memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal dan memahaminya. Selain itu, Al-Quran diturunkan bagi memudahkan proses pendidikan ke atas manusia. Orang-orang Arab pada masa dahulu kebanyakannya mereka buta huruf. Penurunan secara berperingkat-peringkat ini memudahkan bagi mereka untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, mereka dapat mengetahui serba sedikit tentang ajaran yang sebenar dalam menjadikan mereka menuntut agama yang benar bagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dahulu, masyarakat Arab begitu kuat dengan penyembahan berhala dan mempunyai akhlak yang amat keji, seperti menanam mayat bayi perempuan dan menjadikan sebagai orang perempuan itu tiada nilai dalam kehidupan mereka. Dengan penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini, diharapkan dapat mengajar sedikit sebanyak kepada mereka dalam membuat pilihan dalam mengamalkan kehidupan yang betul mengikut panduan dan juga ajaran yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Seterusnya, Al-Quran diturunkan sebagai tahap dalam mensyariatkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Segala undang-undang, peraturan-peraturan, hukum-hukum, surahan-surahan dalam Al-Quran diturunkan mengikut peringkat agar manusia dapat mengikutnya dan mematuhinya. Dengan itu, manusia tidak akan berasa berat dalam melaksanakan perintah Al-Quran dan dapat mematuhi hukum-hukum Al-Quran. Penurunan ini berlaku mengikut situasi dan keadaan bagi membolehkan manusia tidak berlaku kejutan ataupun paksaan bagi umat manusia untuk mengikuti. Contohnya dalam sistem penghambaan, yang mana masyarakat pada zaman jahiliah telah melaku sewenang-wenangnya terhadap golongan hamba tanpa ada perasaan dalam melakukan kerja. Dengan turunnya Al-Quran ini, semua manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, kitab Al-Quran juga diturunkan agar dapat menentang orang kafir dalam membuat ajaran sendiri.
setiap amalan, undang-undang telah dimasukkan ke dalam Al-Quran agar manusia dapat beramal dengannya. Dengan begitu, Allah menentang mereka untuk membuat perbandingan dengan kata-katanya, kerana Allah adalah sebagai sang pencipta sekalian makhluk di atas muka bumi ini. Dalil Al-Quran juga adalah muktamad dalam kata-kata Allah untuk mengikutinya. Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Al-Quran itu rekaan baginda tentu boleh menerbitkan sebuah Al-Quran yang lengkap sebagaimana pengarang-pengarang buku harian yang lain. Dengan cara penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini, ia menjadi dalil untuk mematahkan dakwaan orang-orang kafir pada zaman sekarang maupun pada zaman kini bahawa Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukannya rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran ini banyak dicatatkan sebagai salah satu kitab yang paling lama dan isi kandungannya masih kekal tanpa ada sedikit pun perubahan dari segi makna dan tafsirannya. Bahasa yang digunakan di dalam kitab ini sepenuhnya bahasa Arab, di mana ia mempunyai keunikan, keindahan dan kecantikan bahasa sastera yang tidak dapat ditandingi kehebatannya. Susunannya adalah bersistematik, teratur dan mudah dirujuk. Pada zaman Khalifah Uthman, himpunan dan susunan surah yang terdapat di dalam Al-Quran telah dilakukan pada zaman para sahabat lagi. Pada asalnya, kedudukan kitab suci ini tidak seperti kitab suci yang ada sekarang ini. Mengikut sejarah, Al-Quran dijadikan sebagai suatu amalan untuk diingati serta dihayati di dalam amalan seharian dan bukannya untuk dibukukan. Pembukuan ini tidak terlintas semasa zaman para sahabat dan Rasulullah SAW pada dahulunya untuk membukukan serta usaha dalam mengumpulkannya. Pada mulanya Al-Quran diturunkan secara lisan, iaitu melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Proses ini dilakukan secara berperingkat-peringkat selama lebih kurang 23 tahun. Namun, proses pembukuan ayat-ayat suci Al-Quran ini telah diamanahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada seorang pemuda yang cerdas dan tajam ingatannya. Lagipun, beliau merupakan teman setia Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup. Baginda sering meminta pemuda ini yang bernama Zaid bin Thabit menulis ayat-ayat wahyu apabila wahyu baru diturunkan kepada baginda. Proses himpunan ayat-ayat suci Al-Quran dilakukan beliau dengan penuh teliti dan berhati-hati. Walaupun beliau merupakan salah seorang penghafaz Al-Quran, beliau juga memanggil para sahabat untuk menjadi saksi di dalam kerja-kerja pembukuan Al-Quran. Selepas berjaya mengumpulkan ayat-ayat suci tersebut, himpunan kesemua ayat-ayat Al-Quran yang lengkap dan sedikit pun tidak tertinggal mengenai ayat-ayat suci Al-Quran. Malah ianya tersusun mengikut susunan yang teratur. Kesimpulannya yang kita dapat di sini, Al-Quran mempunyai cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berperingkat. Kepentingannya adalah untuk membimbing manusia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukannya membuat undang-undang manusia dengan penuh ketidakadilan dalam membuat undang-undang, menganuti agama dan sebagainya. Oleh kerana kepentingan Al-Quran diturunkan selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, sahabat baginda telah mempunyai kesedaran
dalam membukukan Al-Quran tersebut agar dapat dinikmati dan menghayati wahyu tersebut. Selain itu, kitab ini dapat menyatukan umat Islam dari segi bacaan, ejaan dan tulisan. Dengan adanya pembukuan Al-Quran ini, dapat memudahkan lagi kaedah hafalan, bacaan dan penghayatan kepada orang-orang Islam ketika itu dan juga generasi-generasi sekarang. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu berasa bersyukur dan menyambut malam nuzul Al-Quran dengan meriah agar kita sentiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila membaca ayat-ayat tersebut. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.